Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di dalam siri video Etika Alam Sekitar. Dan hari ini kita akan mengikuti tema nombor 4, iaitu kita akan merenung berkenaan dengan penggunaan tenaga merentasi zaman. Yang saya katakan tenaga merentasi zaman. Agaknya generasi manakah yang paling banyak menggunakan tenaga? Mengikut laporan, generasi baby boomers, iaitu yang di dalam lingkungan 60 hingga ke 75 tahun, menggunakan 2 kali lebih banyak tenaga dari generasi milenial, iaitu 40 hingga 55 tahun. Di dunia ini, tenaga terbesar yang didapati ialah daripada minyak, daripada arang batu, gas dan seterusnya, daripada sumber-sumber hidro. Kegunaan tenaga oleh industri pada tahun 2021 adalah seperti berikut. Di dalam pembuatan, kegunaan tenaganya adalah sebanyak 81%, pelombongan 9%, pembinaan 6%, dan di dalam pertanian 3%. Bagaimanakah penggunaan tenaga memberi kesan kepada alam sekitar? Penjanaan elektrik memberi kesan kepada alam sekitar, kepada udara, kepada air, kepada tanah. 40% dari guna tenaga adalah dalam penjanaan elektrik, dan yang sedemikian mengakibatkan tapak ekologi yang dihasilkan oleh setiap daripada kita. Kegunaan elektrik yang lebih efisien boleh mengurangkan gas rumah hijau dan pencemaran. Dan penjanaan tenaga elektrik dari sumber-sumber semula jadi atau seperti solar, seperti angin, seperti daripada geothermal adalah lebih baik dan tidak mengakibatkan kesan buruk terhadap alam sekitar. Ada banyak tindakan-tindakan yang boleh mengurangkan kesan alam sekitar melalui penggunaan tenaga, seperti kalau kita pergi ke kedai-kedai nak membeli alat-alat elektrik, kita ada nampak apa yang ditunjukkan berkenaan dengan Energy Star, ya. Dan kalau kita berpindah kepada sumber tenaga yang semula jadi, dan penggunaan bol lampu umpamanya yang lebih efisien, ini semua adalah tindakan-tindakan yang boleh kita ambil. Ada banyak lagi tindakan-tindakan yang boleh kita ambil bagi mengurangkan kesan penggunaan tenaga terhadap alam sekitar. Energy Star dan Energy Efficiency tenaga.
Energy efficient adalah mengurangkan kegunaan tenaga untuk melakukan suatu kerja yang sama. Contohnya, kalau kita gunakan bol lampu yang biasa atau dikenali dengan nama incandescent light kepada bol lampu LED umpamanya, dia menggunakan tenaga yang kurang tetapi cahaya yang lebih terang. Beralih kepada tenaga semula jadi, ini tidak mengeluarkan pencemaran seperti pembakaran minyak ataupun gas dan seterusnya. Seumpamanya kalau kita gunakan solar dan angin, tidak mengeluarkan pencemaran yang begitu banyak. Dengan pengurangan harga alat-alat tenaga solar dan angin pada zaman sekarang, ini boleh kelihatan di mana lebih banyak orang yang menggunakannya seperti solar water heater, tidak menggunakan elektrik tetapi menggunakan tenaga suria. Alhamdulillah, kita amat beruntung kerana dapat menikmati berbagai-bagai kemudahan yang disediakan di negara ini, seperti air, jalan raya, tenaga elektrik dan sebagainya. Kita hendaklah bersyukur dan menggunakan kemudahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itulah makna bersyukur di atas nikmat yang menjadikan nikmat itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita cuai menggunakan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku adalah amat keras ataupun amat pedih. Penjimatan tenaga. Hasil dari audit tenaga yang dijalankan ke atas beberapa buah bangunan kerajaan, beberapa punca utama yang menyumbangkan kepada penggunaan tenaga ataupun elektrisiti yang berlebihan dapat dikenal pasti. Antaranya ialah, pertama, kurang kesedaran penggunaan dan sikap malas atau tidak peka dalam penggunaan tenaga elektrik. Kedua, penggunaan tenaga elektrik yang tidak sewajarnya atau berlebihan. Ini macam kita tinggalkan aircon, tinggalkan kipas, lampu dan seterusnya apabila ia tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, penggunaan tenaga elektrik dengan tidak betul, dan dalam sistem pendawaian elektrik yang sudah lama dan tidak efisien. Ini adalah antara punca-punca utama pembaziran tenaga elektrik di bangunan-bangunan kerajaan. Sebagai pengguna, kita perlu mengambil perhatian yang serius
dan memberikan kerjasama dalam penggunaan tenaga elektrik bagi mengelakkan pembaziran. Penggunaan yang berlebihan dan menggunakan sesuatu melebihi batas keperluan seharian adalah perbuatan yang membazir. Cara-cara kita dapat menjimatkan tenaga elektrik. Marilah kita bersama-sama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dengan beberapa cara seperti berikut. Pertama, memadamkan lampu setelah digunakan atau setelah tidak diperlukan lagi. Kedua, mematikan semua suis peralatan elektrik jika tidak digunakan. Sebaik-baiknya jangan dibiarkan dalam standby mode. Ini juga memakan tenaga elektrik. Kurangkanlah penggunaan penghawa dingin atau air conditioner dan gunakanlah ketika perlu saja dalam suhu sederhana. Ini kita dapat banyak dalam shopping mall ke di dalam airport itu sendiri. Kadang-kadang bila kita pergi pagi untuk mendapati penerbangan, terlalu sejuk sehingga tingkap-tingkapnya semua sudah banyak water droplets. Ini adalah penggunaan aircon yang tidak peka dan dalam suhu yang terlalu sejuk. Dan yang keempat, haruslah kita mendidik anak-anak dan ahli keluarga agar sentiasa mengamalkan sifat berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana berjimat itu amalan terpuji dan boros adalah amalan terkeji, maka marilah kita sama-sama menyaut hasrat kerajaan agar kita sama-sama menghargai dan berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik dan menjadikan ia sebagai salah satu cara hidup seharian sesuai dengan ajaran agama kita. Sama-samalah kita menyemai, mendidik dan membudayakan diri kita agar sentiasa bijak dan cekap dalam penggunaan dan penjimatan tenaga elektrik dan mengelakkan diri dari melakukan pembaziran. Oleh itu, amalkan sifat bersederhana dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Israel ayat ke-27, Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Yang bermakna, sesungguhnya orang-orang yang membazir membelanjakan harta pada jalan yang menyalahi syarak itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Sekian dahulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pelajaran daripada pelajaran tema nombor 4 ini. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak sekalian, sekiranya ada mendapat sedikit manfaat atau pengetahuan daripada
mengikuti siri video ini, silalah tekan butang like, share dan seterusnya, subscribe dan butang loceng serta all. Ini akan membantu pihak YouTube untuk memberitahu tuan-tuan sekiranya ada video-video baru yang dikeluarkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.